Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, akhirnya kejutan besar dari satu blok parti dalam kerajaan perpaduan yang menyokong kerajaan perpaduan. Akhirnya satu blok parti mengesahkan mereka mengundur diri. Nah, ini menjadi kejutan. Namun saudara-saudara, satu blok parti ini bukan mengundurkan diri dari kerajaan perpaduan. Parti Warisan mengesahkan warisan tidak bertanding pilihan raya negeri di negeri. Kenyataan dari Presiden Parti Warisan sendiri, yaitu Syafiq Apdal. Parti Warisan tidak akan bertanding pada pilihan raya negeri di 6 negeri dan hanya membantu menyokong calon yang akan bertanding nanti. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Apdal berkata, perkara itu telah pun disampaikan kepada pemimpin Parti Kerajaan Perpaduan baru-baru ini. Saya sudah nasihatkan untuk mereka jangan bertanding dan saya telah maklumkan dalam mesyuarat induk perpaduan baru-baru ini bahwa kita tidak akan minta kerusi walaupun pada peringkat awal ada usaha nak bagi warisan di Kedah. Saya beritahu kita menyokong bagi memastikan bahwa tidak perlu kita bertanding walaupun kita ada seorang ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, walaupun kita ada kekuatan semasa pilihan raya, peringkat parlimen ada 4.000 undi, bukan tidak boleh bertanding, tetapi kita mahu sebab itu keikhlasan kita, katanya. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya pemberita selepas menghadiri majlis rumah terbuka ADUN Tanjung Aru, anjuran bersama bahagian putatan di Tanjung Aru pada malam Rabu. Jadi pada akhirnya Syafiq Apdal membuat kenyataan bahwa parti pimpinannya, yaitu Parti Warisan, tidak akan bertanding di mana-mana 6 PRN yang akan diadakan pada tahun ini. Presiden Warisan Muhammad Syafiq berkata, beliau juga berkata keputusan itu termasuk tidak akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Teratai yang disandang Brian Lai Wai Chong di Selangor. Bila saya bincang dengan dia, yaitu Brian, selepas itu saya bincang dengan Menteri Besar dan saya ada cadangan dan itu terserah dengan Menteri Besar bagaimana untuk membantu. Tambah beliau lagi, PRN itu berlangsung di 6 negeri di mana warisan tiada jenteranya sendiri namun mempunyai penyokong yang boleh membantu calon yang akan bertanding. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya Warisan mengesahkan tidak akan bertanding di mana-mana PRN dan ini menjadikan secara tidak langsung Warisan tidak akan Warisan membuat keputusan yang pasti mengejutkan ramai di mana tidak akan bertanding. Seperti yang kita tahu, Parti Warisan adalah parti di dalam kerajaan perpaduan yang menyokong penuh pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau ada cakap-cakap bahwa sebelum ini pun ada desas-desus kabar angin ingin menggulingkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu adalah tidak benar. Tapi pada akhirnya saudara-saudara, Warisan mengesahkan presidennya sendiri, Syafiq Apdal, mengesahkan Warisan tidak bertanding PRN di 6 negeri. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kita digemparkan dengan satu lagi isu ataupun satu lagi case rasuah yang mengejutkan. Rasuah yang bernilai RM15 juta dan juga isu ini ataupun case ini melibatkan salah satu pemimpin tertinggi Bersatu dan Perikatan Nasional dan juga selaku Ketua Pembangkang. Nama Hamzah Zainuddin dikaitkan dengan kes rasuah RM15 juta. Nah, saudara-saudara, persoalannya, mungkin ada yang bertanya setelah melihat mana-mana artikel tentang kes rasuah ini, akhirnya
Apa tindakan SPRM terhadap Hamzah Zainuddin dan apa kaitannya sebenar Hamzah Zainuddin dengan isu ataupun case rasuah RM 15 juta. Mungkin ada persoalan di antara kita, adakah Hamzah Zainuddin ditangkap ataupun adakah benar-benar Hamzah Zainuddin didapati bersalah? Adakah Hamzah Zainuddin akan diserbu SPRM? Jadi itu menjadi persoalannya. Nah, saudara-saudara, yang terkini SPRM akhirnya membuat satu pendedahan yang panas yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia, terutamanya Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. SPRM ambil keterangan Hamzah selepas ahli perniagaan didakwa di mahkamah. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia petang tadi bagi memberi keterangan berkait satu kes pendakwaan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Artikel ini diterbitkan pada Mei 10. Dalam kenyataan, malam ini, Hamzah menjelaskan keterangan itu dibuat bermula kira-kira jam 4.30 petang hingga jam 7 malam oleh pegawai SPRM susulan pertuduhan ke atas ahli perniagaan Sim Chuh Tiam di mahkamah hari ini. Hamzah juga mendakwa kes pertuduhan di mahkamah membabitkan ahli perniagaan itu yang turut mengheret namanya jelas bertujuan untuk merosakkan nama baiknya, Bersatu dan Perikatan Nasional. Nah, di dalam artikel ini apa yang saya dapat lihat, kes pertuduhan yang dihadapi oleh ahli perniagaan itu yang tiba-tiba turut mengheret ataupun mengaitkan nama Hamzah Zainuddin. Dan dalam artikel ini menyatakan bahwa jelas perkara itu untuk merosakkan nama Hamzah, Bersatu dan PN. Lebih-lebih lagi Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO sendiri sebelum ini secara terbuka menyebut rancangan untuk mewujudkan kluster mahkamah dari kalangan pemimpin Bersatu dan PN. Saya percaya ini kerana mereka bimbang dengan kekuatan PN yang mana sokongan rakyat akan diterjemahkan sekali lagi dalam pilihan raya di 6 negeri. Saya juga faham ada pihak tertentu panik dengan kedudukannya yang sedang goyah ketika ini. Tetapi janganlah bertindak sehingga menyebabkan rakyat merasakan SPRM boleh diperalat oleh pemimpin tertentu. Sebelum ini, Chuh Tiam mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan meminta dan 3 pertuduhan menerima rasuah membabitkan RM 15 juta yang kononnya berlaku 2 tahun lalu. Mengikut 4 pertuduhan, lelaki berusia 63 tahun itu dituduh melakukan kesalahan di antara Jun, tarikh tertentu tidak disebut, dan 30 Julai sebagai dorongan untuk Hamzah yang ketika itu Menteri Dalam Negeri ketika pentadbiran PN untuk membantu Asia Coding Center Sendirian Berhad mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenaan. Nah, adakah ini menjadi persoalan bahwa kabar angin Bersatu dan PN akan menjadi kluster mahkamah dan pada akhirnya Muhyiddin Yassin yang pernah menjadi Perdana Menteri mentadbir PN mentadbir kerajaan dahulu, akhirnya Muhyiddin Yassin pun menerima pertuduhan di mahkamah hari ini dan hari ini pula Hamzah Zainuddin pun terlibat dengan siasatan SPRM semasa beliau dikaitkan dengan isu rasuah RM 15 juta dan dikaitkan pada 2 tahun yang lepas di mana pada ketika itu Hamzah adalah Menteri Dalam Negeri ketika pentadbiran PN. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.